Riwayat pertama daripada Ibni Abi Mulaikah beliau telah berkata bahawa Asma isteri Nabi SAW telah mengatakan daripada Nabi SAW bahawa Nabi SAW bersabda, aku akan berada di telagaku atau kolamku antaziru man yaridu alayya, aku akan menunggu manusia datang kepadaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ahli jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah untuk pengisian kuliah Maghrib pada malam ini menggantikan Al-Fadhil Ustaz yang tak dapat datang ni. InsyaAllah saya memetik beberapa hadis daripada kitab Sahih Al-Bukhari dalam kitab atau dalam bab Kitabul Fitan, dalam bab fitnah, ya. Dan insyaAllah kita akan baca lebih kurang 3 hadis lah pada malam ni. Kemudian kita tengok sedikit huraian dia, insyaAllah. Itu hadis berkaitan dengan golongan manusia yang terhalang mereka ini daripada meminum air telaga Nabi SAW di hari akhirat nanti, ya. Hadis yang pertama, an Ibni Abi Mulaikah qalat Asma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana ala hawdi antaziru man yaridu alayya fayu'khadhu binasim min duni fa aqulu ummati fayuqalu la tadri ma shaw ala al-qahqara. Hadis yang kedua, an Abi Wa'il qala Abdullah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ana faratukum ala al-hawd la yurfa'anna ilayya rijalun minkum hatta idha ahwaytu liunawilahum ukhtuliju duni fa aqulu ay rabbi ashabi yaqulu la tadri ma ahdathu ba'daka. Hadis ketiga, an Abi Hazim qala sami'tu Sahal bin Sa'ad yaqulu sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ana faratukum ala al-hawd faman waradahu shariba minhu wa man shariba minhu lam yazma' ba'dahu abada la yaridu alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni summa yuhalu baini wa bainahum. Itu 3 hadisnya. Kita tengok terjemahan dia. Riwayat pertama daripada Ibni Abi Mulaikah beliau telah berkata bahawa Asma isteri Nabi SAW telah mengatakan daripada Nabi SAW bahawa Nabi SAW bersabda, aku akan berada di telagaku atau kolamku antaziru man yaridu alayya, aku akan menunggu manusia datang kepadaku, fayu'khadhu binasim min duni, dan akan dihalang satu kumpulan, satu golongan manusia di hadapanku, dihalang mereka ini daripada meminum air daripada tangan Nabi SAW. Fa'aqulu, lalu aku berkata, ummati, umatku. Nabi kata, umatku, mana umatku ini? Fayuqalu, lalu dikatakan kepada Nabi SAW, la tadri masyaw alal qahqara, kamu tidak tahu wahai Muhammad apa yang mereka lakukan di belakang kamu. Kemudian riwayat yang kedua daripada Abdullah telah berkata bahawa Nabi SAW bersabda, aku menunggu kamu semua ini di telagaku. La yurfa'anna ilayya rijalun minkum, akan dibawa kepada aku ini satu kumpulan manusia dari kalangan kamu,
hatta idza ahwaitu, sehingga aku menundukkan diriku, liunawilahum, untuk memberi minum kepada mereka, menghulurkan ya minuman kepada mereka. Ukhtuliju duni, tiba-tiba mereka itu dihalang dan juga diseret, diseret ke belakang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aqulu, lalu aku berkata, ay rabbi, ya Allah, ashabi, sahabatku ni. Nabi kata gitu. Dalam riwayat kedua ni Nabi SAW sebut ashabi, sahabatku ni. Yaqulu, Allah Ta'ala kata kepada Nabi SAW, la tadri ma ahdathu ba'daka, kamu tidak tahu wahai Muhammad apa yang mereka adakan selepas kamu. Allah Ta'ala jawab begitu. Riwayat ketiga daripada Abi Hazim, beliau telah dengar daripada Sahal bin Sa'ad, telah berkata, aku telah dengar Nabi SAW bersabda, kata Sahal, ana faratukum alal haud, aku akan menunggu kamu, kata Nabi SAW, aku akan menunggu kamu di telagaku. Ini riwayat ketiga ya, di telagaku. Faman waradahu, sesiapa yang sampai di tempat, maksudnya di telaga lah, di tempat tersebut, di telaga aku itu, siapa yang dapat sampai ke situ, syariba minhu, maka dia dapat minum daripada air telaga tu ya. Wa man syariba minhu, sesiapa yang dapat minum daripada air telaga Nabi SAW tu, lam yazma ba'dahu abada, dia tidak akan dahaga sampai bila-bila dah. Sampai bila-bila, mana perasaan dahaga tu tidak akan ada dah lah, hilang dah ya. La yaridu alayya aqwamun, akan datang kepada aku ini beberapa kaum, mana beberapa kumpulan golongan manusia. A'rifuhum, aku kenal mereka, kata Nabi SAW. A'rifuhum, aku kenal mereka. Wa ya'rifuni, dan mereka juga kenal aku ya. Summa yuhalu baini wa bainahum, kemudian dihalang di antara aku dengan mereka. Maksudnya dihalang mereka ini untuk mengambil air daripada telaga Nabi SAW. Ya. Jadi hadis ni dalam kitab Sahih Bukhari. Dari sudut kesahihan hadis tu rasanya kita tak perlu nak perbahaskan lah ya. Secara umumnya kita tahu kitab Bukhari ni merupakan kitab yang sahih, dan hadis ni pun merupakan hadis sahih lah. Tak apalah, kita tengok kepada sedikit huraian dia. Pertama tujuan dari sudut akidah, kita wajiblah mempercayai termasuk dalam rukun iman juga, iaitu kita kena percaya kewujudan haud itu, kewujudan telaga atau kolam. Tak tahulah bentuk dia macam telaga ke macam kolam, kita tidak tahu. Nak kata kolam pun boleh juga, nak kata telaga pun boleh juga, terus dia mana tempat air lah ya. Maknanya kena percayalah, kalau tidak percaya boleh jadi murtad ni. Ini termasuk perkara akidah di bawah kepercayaan kepada hari akhirat ya. Apabila kita percaya kepada hari akhirat, termasuk kepercayaan kepada hari akhirat, iaitu percaya kewujudan alam barzakh, kita kena percaya kewujudan mahsyar, kena percaya kewujudan telaga ni, telaga Nabi SAW, dan kita kena percaya juga mizan, sirat, syurga, neraka. Itu termasuk ya. Jadi kalau kita kata percaya akhirat tapi telaga ni kita tidak percaya, tak boleh lah, kena percaya ya. Dia panggil kepercayaan akhirat, tapi perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirat ni ya. Kemudian tuan-tuan sekalian, golongan ni di sinilah perbahasannya, iaitu di kalangan umat Nabi ni, maknanya ada yang tak dapat minum air telaga Nabi SAW. Yang ni siapa dia? Ni tuan sekalian, ni ya. Ada yang mengatakan bahawasanya mereka ini adalah orang kafir, orang yang tidak beriman, orang kafir, orang bukan Islam. Yalah, memang orang bukan Islam memang dia tidak dapat minum dah. Dia. Sebab orang bukan Islam pun kena ingat, umat Nabi SAW juga. Umat Nabi ni bukan orang Islam saja ya.
termasuk juga orang yang tidak Islam tu, orang kafir lah, Buddha ke Hindu ke, mereka ini juga dikira umat Nabi. Dia bagi ummatud dakwah, umat yang perlu diajak, didakwah atau diajak mereka ini kepada Islam. Dan mereka juga dikira umat Nabi SAW. Yang kedua, umat Nabi yang sudah Islam. Orang Islam tu sendiri dikira umat Nabi SAW. Ulama menyebut mereka ini ummatul ijabah. Maksudnya umat Islam yang sudah menerima ajaran Islam. Dia. Jadi tuan-tuan, bagi yang mengatakan orang kafir, memang betul lah orang kafir lah. Cuma permasalahannya di sini, kalau kita kata orang kafir tuan-tuan, orang kafir yang bukan Islam, di hari akhirat nanti ni, mereka ni awal-awal lagi tak sampai di telaga ni. Dan kan di alam barzah nanti, di antara yang akan berlaku, itu Allah akan tunjuk kepada orang, kepada kepada si mati tu lah, tentang seorang lelaki, kenal atau tidak kenal. Jadi siapa dia? Nabi SAW tu orang Islam yang ikut ajaran Nabi, dia akan kenal. Jadi kalau orang kafir tu sebenarnya, ulama mengatakan dia tidak kenal tu Nabi. Dia tidak kenal. Jadi kalau kita nak kata orang kafir, memanglah dia ni kira-kiranya memang tidak akan dapat minum dah air telaga Nabi SAW, walaupun umat Nabi. Tetapi kalau kita perhati kepada hadis ni, hadis ni, 3 hadis ni, Nabi SAW kata ni, seperti contoh hadis yang ketiga, a'rifuhum, aku kenal mereka, wa ya'rifuni, dan mereka kenal aku. Dan mereka ni kira-kiranya sudah sampai di telaga tersebut. Sudah sampai. Bila sudah sampai ni, kira-kiranya bukan orang kafir lah, orang Islam kalau nak kira ni. Sebab kalau orang kafir ni, memang dia tidak akan jumpa awal-awal lagi tu kan, telaga tu. Dia kira awal terasing dah, tempat lain dah mereka ni, orang kafir. Ni kira-kiranya orang Islam dah ni. Buktinya tu sebenarnya daripada hadis yang kedua ni. Hadis yang kedua ni lah, Nabi SAW sebut apabila mereka ni terhalang, Nabi kata, Rabbi ashabi, Nabi kata, Ya Allah, sahabatku ni, sahabat aku ini, Nabi kata. Hadis riwayat kedua ni, Nabi kata sahabatku ini. Jadi kalau sahabat ni tu zaman Nabi SAW, yang dikatakan sahabat ni adalah orang yang telah ikut Nabi. Bagi mereka yang tidak ikut Nabi SAW, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah, orang tidak Islam lah, mereka tidak dikatakan sahabat, walaupun mereka ada sekali dengan Nabi SAW. Yang istilah sahabat, kita pun kena faham istilah sahabat ni, iaitu mereka yang berada pada zaman Nabi, dan mereka tengok Nabi SAW, serta mereka beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Itulah sahabat. Kalau mereka ada pada zaman Nabi, mereka tengok Nabi dan mereka tidak beriman, tidak ikut ajaran Nabi, itu bukan sahabat. Kita tidak boleh kata Abu Jahal itu sahabat, tak boleh. Dan kita kena ingat, sahabat ni di sisi akidah ahli sunnah wal jamaah, di sisi ahli sunnah wal jamaah, mereka ni tinggi kedudukannya sehingga termasuk dalam perkara akidah sahabat ni. Maknanya dengan arti kata, kalau kita tolak sahabat, boleh jadi kafir tu sebenarnya. Sebab tu Syiah tu sebenarnya, kalau kita tengok Syiah yang kuat ni lah, kan, yang betul-betul pure punya Syiah ni, kan, dia bagi mereka sahabat ni kafir. Lepas tu kalau di Iran tu, saya tak pernah pergi di Iran, cuma kawan-kawan duk cerita tu sebenarnya, macam kita masjid kita ni, buku-buku yang kita ada di masjid ni kan, buku tahlil, buku yasin, buku doa selamat, itu biasa ada di tempat kita. Di sana, di masjid dia ni, boleh kata setiap masjid lah, wallahualam, sebab ni cerita daripada kawan boleh kata setiap masjid tu sebenarnya,
Dalam buku dia tu ada tulis doa laknat kepada Abu Bakar dan Umar tu sudah. Allahumma al'an, Allahumma al'an. Ya Allah, laknatlah Abu Bakrin wa Umar. Abu Bakar dan Umar. Tu Syiah tu saja. Makna di sisi kita ni, di Abu Bakar Umar ni siapa dia tu saja? Khalifah selepas Nabi tu Abu Bakar. Yang pertama, yang kedua Umar. Kita tengok kubur Abu Bakar Umar tu di Madinah tu lah, sebelum Nabi SAW. Bahkan sahabat ni tinggi kedudukan dia di sisi kita. Tapi bagi Syiah tidak kafir ni pokok ni. Boleh kata semua sahabat kafir. Adalah 2-3 orang sahabat yang mereka terima di sisi mereka itu. Tapi Abu Bakar Umar tidak. Jadi kalau mengkafirkan sahabat ni tu, boleh jatuh akidah, boleh rosak akidah walaupun mereka terima Nabi. Nabi tu mereka terima tapi tolak sahabat. Kita pun kena ingat, walaupun kita terima Nabi, kita tolak sahabat tu saja, boleh jadi murtad. Kena terima sahabat. Mana terima Nabi, kena terima sahabat sebagai pengikut Nabi SAW. Kenapa? Sebab Allah puji sahabat dalam Quran. Ayat Quran berapa banyak yang memuji sahabat-sahabat Nabi SAW. Allah angkat. Tiba-tiba kita kata dia kafir. Jadi sebab tu sahabat ni kena faham, nama gelaran sahabat ni diberikan kepada dia punya gelaran khusus sahabat ni. Bukan semua orang boleh nama sahabat tu, tidak. Walaupun ada, contohnya kita kata Uwais Al-Qarni zaman Nabi SAW tu, tapi dia tidak pernah jumpa dengan Nabi SAW. Dia tak pernah jumpa. Cuma Nabi je cerita tentang dia, kerana dia jaga ayah mak dia tu kan. Dia jaga mak dia, tanpa tak nak jumpa dengan Nabi SAW. Jadi Uwais tu dia tidak nama sahabat tu, walaupun dia ada pada zaman Nabi SAW. Dia ke tabi'in. Dia mesti syarat nak jadi sahabat ni, syarat nak jadi sahabat ni mesti kena tengok Nabi, mesti kena jumpa dengan Nabi SAW. Sekali pun tak apa, sekejap pun tak apa. Kan? Contoh dia, kadang-kadang dia nak tengok Nabi, nak jumpa dengan Nabi sekejap, tak apa, dikira sahabat dah tu, walaupun dia tidak cakap banyak sekalipun. Makna gilir kedudukan dia tu tinggi tu sahabat ni. Dia ada nama khas, istilah dia. Jadi kalau kita perhati dalam hadis ni tu, Nabi kata ni di waktu ni kumpulan ni datang, satu golongan manusia ni datang, Nabi kenal dah sahabat dia. Tiba-tiba dihalang manusia ni di hadapan Nabi SAW. Lalu Nabi kata, Rabbi, ya Allah, ni sahabat aku ni. Ni apa cerita ni tu? Kalau hadis yang kedua ni, hadis ni riwayat daripada Abi Hazim, Abi Wa'il. Riwayat tersebut Nabi kata, hadis pertama tu Nabi kata ummati, umatku. Umat Nabi ni maknanya kira-kiranya kita ni orang yang kemudian ni kira umat Nabi ni lah. Boleh termasuk umat Nabi ni sampai kiamat dikira umat Nabi SAW. Tapi kalau hadis yang kedua ni tu, riwayat yang kedua ni menunjukkan Nabi kata ashabi, sahabatku. Bila sahabatku ni makna tidak termasuk kita sahabat Nabi ni lah. Kalau Syiah dia baca hadis ni, dia suka tu Syiah. Sukalah dia. Dia kata tengok sahabat ni. Tengok sahabat kafir dia kata. Buktinya tak boleh minum air telaga Nabi SAW. Cerita dia siapa dia sebenar ni, yang dimaksudkan golongan ni, golongan, kalau kita nak kata orang kafir tu memanglah orang kafir tu kita terimalah dia lah. Tetapi dalam hadis ni bukan bermaksud orang kafir sahaja ni, iaitu terus dia orang Islam je. Orang Islam. Tapi orang Islam yang macam mana ni? Orang Islam yang macam mana ni yang disebut oleh ulama-ulama hadis dalam mensyarahkan hadis ni? Mereka ni tidak dibenarkan minum air telaga Nabi SAW. Itu siapa dia tu? Munafik. Terjelas golongan munafik. Munafik tidak kafir tu. Dia tidak dikenali sebagai kafir, dia dikenali sebagai orang Islam.
Jadi zaman Nabi SAW ni tuan sekalian, golongan munafik ni adalah pada zaman Nabi. Ayat Quran cerita orang munafik tu dalam surah An-Nisa banyak cerita orang munafik. Dalam surah Taubah pun banyak cerita orang munafik. Surah Ahzab cerita orang munafik. Ada satu surah nama surah Munafiqun pun cerita orang munafik. Antara golongan manusia yang Allah Ta'ala cerita panjang, banyak dalam Quran tu, golongan munafik ni lah. Jadi tu munafik pada zaman Nabi ni tu sedang, memanglah secara zahir itu mereka tu tidak dikenali sebagai orang kafir. Mereka itu dikenali sebagai sahabat, tapi bukan sahabat hakiki, sahabat munafik. Mana ada di kalangan sahabat tu yang munafik. Di zaman Nabi SAW, orang munafik ni ada dua golongan. Satu golongan yang Allah Ta'ala sebut nama dia tu kepada Nabi SAW. Allah bagi tahu kepada Nabi SAW tu munafik. Nama sekian-sekian ni. Nama tu kan Nabi SAW akan bagi tahu kepada Huzaifah. Huzaifah akan catatlah nama tu, nama-nama munafik ni. Itu golongan pertama. Dan Huzaifah pun tidak cerita kepada orang lain, tak cerita kepada sahabat Abu Bakar mana, Huzaifah tidak cerita. Cuma dalam riwayat menyebut tuan-tuan, Umar radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Umar zaman bila dia jadi khalifah, apabila berlaku kematian di kalangan sahabat ni, Umar akan tengok Huzaifah tu. Umar kata Huzaifah, kalau Huzaifah solat jenazah, tuan-tuan, mana Umar akan solat jenazah lah. Tapi kalau Huzaifah tidak solat jenazah, maka dia munafik. Umar pun tidak akan solat jenazah. Sebab nama tu ada pada Huzaifah. Huzaifah tidak sebar, dia simpan. Sebab Huzaifah ni antara sahabat yang menyimpan rahsia Nabi SAW. Ada rahsia. Rahsia tu mana perkara yang tidak boleh disebar lah, termasuk nama-nama munafik. Maknanya munafik yang Allah Ta'ala sebut nama dia kepada Nabi SAW. Satu. Golongan munafik yang kedua, golongan munafik kedua ni, ini juga terbagi kepada dua, pecah dua pula. Iaitu golongan munafik yang Allah Ta'ala tidak sebut nama. Bila Allah Ta'ala tidak sebut nama, maka Nabi SAW tidak kenal lah dia tu munafik. Bila Nabi tidak kenal, Nabi anggap itu sahabat. Nabi anggap itu sahabat. Jadi kalau golongan ni, kalau kata golongan yang disebut nama tu Nabi kenal. Nabi kenal. Nabi kenal tu munafik. Nabi tahu dah ni munafik. Tetapi dalam hadis ni kira-kiranya sahabat tu mana Nabi tu tidak kenal. Dia ni sebenarnya munafik. Cuma Nabi anggap dia tu sebagai sahabat-sahabat lain lah. Golongan munafik yang tidak disebut nama ni ada dua pecahan pula. Iaitu golongan munafik yang mana kemudian dia tu bertaubat. Asalnya dia tu munafik. Bila dia dengar ayat Quran banyak mencela orang munafik dalam surah An-Nisa, dalam surah At-Taubah ni cerita. Jadi bila mereka dengar ayat-ayat seperti ni Nabi SAW tidak tahu ayat. Mereka dengar, mereka boleh rasa ayat tu dituju kepada mereka. Lalu mereka cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mereka bertaubat, mereka jadi sahabat. Mereka jadi sahabat. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua tu tidak disebut nama dia. Dan walaupun dah disampaikan ayat berkaitan dengan orang munafik pun mereka tidak insaf, mereka tidak taubat. Dan akhir sekali mereka pun mati dalam keadaan munafik. Dan mereka inilah yang dimaksudkan dalam golongan ni. Maksudnya golongan yang dikenali sebagai sahabat, tapi sebenarnya dia tu munafik. Tu zaman Nabi tu sebenarnya, zaman Nabi. Cerita zaman Nabi SAW. Dan munafik ni siapa dia sebenarnya ni? Golongan yang macam mana? Yang kata munafik ni, zaman kita ni kita sebut hipokrit. Dia bohong ya. Yang menipu. Iaitu golongan yang zahirnya nampak seperti sahabat Islam,
Tapi dalam hati dia tu dia tidak suka pada Islam. Dia benci pada Islam. Luaran dia tu Islam. Sebab tu kita kena ingat cerita orang munafik dalam Quran ni kan, bukan cerita orang duduk dalam kelab malam tu. Kan? Bukan cerita pasal orang kelab malam duduk joget ke apa semua. Tidak. Kan? Boleh perhati dalam Quran Allah Ta'ala cerita munafik ni adalah kaki masjid. Cerita orang yang ada dalam masjid ni terus dia. Bila Nabi buat majlis dalam masjid, duduk depan sekali tu. Yastami'una ilaika, mereka dengar sungguh-sungguh wahai Muhammad. Bila kamu menyampaikan ilmu tu dengar, telopong dengar. Tapi bila keluar daripada majlis Nabi SAW, dia pun ejek Nabi. Itulah yang Allah Ta'ala sebut, kamu tak tahu wahai Muhammad apa yang mereka buat belakang kamu. Depan kamu tu bukan main lagi lah baiknya, bukan main lembut lagi lidah dia, ya, bukan main elok lagi nampak. Belakang Nabi dia duk caci Nabi. Madza qala anifa, apalah yang Muhammad tu duk cakap, dia kata. Depan Nabi tu dengar sungguh-sungguh tu, telopong lah kalau kita kan, telopong dengar. Selesai majlis duk kutuk Nabi. Belakang Nabi SAW. Ajaran apalah Muhammad bawa, tak sesuai dengan dia. Tu ciri-ciri munafik. Dia Islam, tapi dia benci pada Islam. Dia tak suka kepada Islam. Ada surah dalam surah kalau tak silap saya lah, surah Sabak tu. Surah Sabak ya. Pertengahan surah Sabak tu ada kisah golongan munafik. Allah Sabak ke ataupun surah apa tak ingat lah. Hadid, gitulah surah Hadid Sabak. Allah Ta'ala cerita golongan munafik di hari akhirat. Selalu golongan munafik di dunia Allah cerita ni di hari, keadaan mereka di hari akhirat. Antara yang akan berlaku pada mereka, terus kemudian bila orang beriman nak masuk dalam syurga ni, ya, mereka pun nak ikut sekali. Mereka nak ikut sekali. Malaikat pun halang. Sekat, tak boleh masuk. Ya. Bagi satu kaum dia boleh masuk, ni tak boleh masuk. Macam di inilah, macam di Telaga Kausar ni jugalah. Dia tak boleh minum. Orang lain boleh minum, mereka tak boleh minum. Bila dihalang mereka ini daripada masuk syurga ni, mereka tengok kawan-kawan. Sebab saya bagi tahu tadi tu, munafik ni mereka tu kehidupan mereka sama aja seperti mana sahabat-sahabat lain. Sahabat-sahabat lain solat, mereka solat juga. Sahabat-sahabat lain ada dalam majlis Nabi, dia pun ada dalam majlis Nabi juga. Sahabat-sahabat lain pergi berperang, mereka pun pergi perang juga. Mana mereka buat apa yang sahabat-sahabat lain tu buat, sama sebiji je. Sebab tu bila mereka dihalang, antara perkataan yang keluar daripada lidah mereka, Allah cerita dalam Quran. Mereka kata, alam nakum ma'akum, tidakkah kami dulu di dunia bersama-sama dengan kamu? Maknanya, tidakkah kami dulu bersama dengan kamu? Kamu pergi berperang, kami pergi perang juga. Kamu berada dalam masjid, kami pun ada dalam masjid juga. Kamu pergi solat, kami pergi solat juga. Kamu duduk dalam majlis Nabi, kami pun dalam majlis Nabi juga. Jadi apa bezanya? Sama. Jadi bersama-sama dengan sahabat-sahabat lain. Orang beriman tu pun jawab, qalu bala. Mereka pun jawab, ya betul lah. Dah kamu bersama kami. Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum. Tuan-tuan boleh buka kitab tafsir, baca terjemah. Kalau tidak buka tafsir pun boleh baca terjemahan dia pun jelas situ. Akan tetapi kamu telah membinasakan diri kamu sendiri. Wa tarabbastum. Wa tarabbastum tu perkataan tu. Wa tarabbastum, dan kamu menanti-nanti, menunggu-nunggu kekalahan Nabi SAW. Tarabbasu ni tarabbas, tarabbus. Tarabbasu, tarabbusu, tarabbusan. Tarabbus ni dalam bahasa Arab, dalam hati. Itu kita kata dalam hati tu Nabi tidak tahu. Dalam hati tu terusnya, dia tak suka kepada Nabi SAW. Bila dia tidak suka, dia nak Nabi tu dikalahkan oleh orang kafir. Padahal dia tu berpihak, dia duduk sekali dengan Nabi SAW. Dia nak supaya golongan musyrikin Mekah
Orang-orang Yahudi itu bila perang, Nabi itu kalah. Sebab tu dalam dia mereka bagi pertolongan kepada orang kafir. Boleh baca dalam Quran, Allah tegur mereka. Sebab ni lah. Mereka bagi pertolongan kepada Yahudi. Mereka bagi pertolongan kepada golongan musyrikin Mekah dalam peperangan Ahzab tu sebenarnya. Mereka bergabung ni untuk mengalahkan Islam ketika tu. Sepatutnya sahabat-sahabat Nabi yang tulen, sahabat Nabi SAW yang tulen tu, pengikut Nabi yang tulen, yang betul-betul pengikut Nabi SAW, dia akan ada sifat yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, iaitu wa'azzaruhu wa nasaruh. Mereka memuliakan Nabi SAW dan mereka membantu Nabi SAW. Itu sifat pengikut Nabi SAW. Jadi kalau kita nak jadi pengikut Nabi SAW, kita kena ada sifat membantu Nabi. Cuma oleh kerana Nabi SAW sudah tidak ada sekarang ini, tuan-tuan, di tempat Nabi itu adalah agama Nabi SAW. Jadi yang dikehendaki membantu Nabi itu membantu agama Nabi SAW supaya tertegak di atas muka bumi ini. Itu sebenarnya sifat pengikut Nabi yang sebenar. Bukan mereka membantu orang kafir untuk menentang Nabi. Jadi orang munafik ni terus sekalian, walaupun mereka berada sekali dengan Nabi SAW, tapi dalam hati mereka itu, mereka nak tengok Nabi itu cepat mati, cepat dibunuh, cepat kalah, kita kata. Nabi SAW tidak tahu. Yang Allah Ta'ala sebut, kamu tidak tahu wahai Muhammad apa di belakang mereka. Apa yang mereka sembunyikan. Nabi, kenapa? Sebab Nabi itu makhluk. Tentunya Nabi tidak Tuhan. Yang mengetahui hati manusia ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan Allah sebut dalam Quran, innallaha alimun bidzati sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui hati manusia yang ada dalam dada tu. Yang tu tidak ada siapa tahu. Malaikat pun tidak tahu. Nabi tidak tahu. Nabi hanya tahu zahir sahaja. Sebab tu cerita orang munafik ni, kalau kita perhati mana-mana kisah munafik dalam Quran itu, cuba kita perhati, dia berkaitan dengan hati. Hati itu tidak betul. Luaran dia betul dah. Solat, contoh saya bagi tahu dalam satu ayat itu, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadihum wa idza qamu ila salah. Apabila mereka mengerjakan solat. Tengok Allah Taala sebut dalam Quran. Kita jangan ingat orang munafik tu dia tidak solat tu sebenarnya. Dia solat. Zaman Nabi tu dia solat. Solat pula belakang Nabi SAW. Wa idza qamu ila salah, apabila mereka mendirikan solat, qamu kusala, mereka mendirikan solat dalam keadaan malah. Hak malah tu Nabi tidak tahu. Yura'unan nas, mereka solat itu untuk menunjuk kepada manusia bahawa mereka juga beriman bersama dengan Nabi SAW. Padahal tidak. Sebab tu saya kata orang munafik ni bukan orang duduk kelak malam, duduk minum arak tu, tidak tu sebenarnya. Tu betul lah, tu kita panggil fasik. Hak munafik ni dia orang pergi haji, dia pergi haji, orang puasa, dia puasa. Orang apa panggil, kita kata baca Quran, dia baca, semua dia buat. Cuma dalam dia tu dia buat kerja nak menuntuhkan Islam, menjatuhkan Islam, duk bantu orang kafir, duk macam-macam lagi dah. Perbuatan seperti itulah yang Allah marah tu saja. Dia tidak bersama dengan Nabi dalam bab tu. Hak lain sama dengan Nabi. Hati dia tu. Jadi oleh kerana di dunia terdahulu, tuan-tuan sekalian, mereka tak nampaklah, Nabi tidak tahu. Allah Ta'ala zahirkan di sini, di telaga ni. Mereka tak layak minum. Kenapa tu sebenarnya? Sebab gini, kalau kita perhati hadis ni, hadis ni kan, apa panggil, lam yazma' ba'dahu abada, tu Nabi kata. Lam yazma' ba'dahu abada. Siapa yang minum air telaga ni, dia tidak akan dahaga sampai bila-bila. Dia tidak akan dahaga sampai bila-bila. Betul lah, makna tidak akan dahaga dah. Siapa dapat minum? Tetapi di dunia ni kan, di dunia ni ada yang mengatakan yang dimaksudkan telaga ni itu Al-Kautsar. Ada satu surah nama Al-Kautsar, tuan. Nama dia Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar.
Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar tu. Jadi Al-Kautsar yang Allah sebut dalam ayat tu hak tu lah telaga tu. Sebagian ulama tafsir kata telaga tu lah Allah bagi pada Nabi SAW. Tetapi yang Allah bagi ni tu sebenarnya telaga tu di hari akhirat. Dalam ayat tu Allah sebut kami telah memberikan kepada kamu. Mana Allah telah bagi. Mana yang Kautsar yang Allah telah bagi. Mana Allah telah bagi di dunia ni kepada Nabi SAW. Kautsar. Kalau di telaga tu waktu berlaku di hari akhirat. Yang Allah telah bagi di dunia ni tu sebenarnya ulama tafsir, sebagai ulama tafsir menyebut Al-Kautsar di situ makna agama Nabi. Agama Nabi. Agama Nabi, inna Kautsar tu maksudnya kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak. Jadi orang yang nak kebaikan yang banyak ni, dia kena ambil agama Nabi lah, baru dia dapat kebaikan yang banyak. Jadi agama Islam tu mengandungi kebaikan yang banyak. Allah telah bagi kepada Nabi SAW. Jadi tuan-tuan sekalian, sahabat-sahabat Nabi yang lain, mereka telah ambil Kautsar ni. Kita kata Kautsar di dunia ni. Kalau Kautsar di hari akhirat tu telaga tu lah. Tu kita tidak akan jumpa lagi. Ni Kautsar yang sudah diberi kepada Nabi di dunia ni, iaitu agama Nabi ni lah. Jadi sahabat-sahabat lain mereka telah mengambil agama Nabi SAW. Dan Allah Ta'ala bagi dalam hadis ni kan, kalau kita perhati hadis ni yang ketiga tu, Nabi kata siapa yang minum air telaga Kautsar ni, dia tidak akan dahaga sampai bila-bila. Tidak akan dahaga tu apa maksud? Mana dia tak perlu dah minum air. Bila dah minum air telaga ni, makna dia tak perlu dah nak minum air sebab dia tidak dahaga. Air itu diminum kerana dahaga. Itu sifat Kautsar. Sifat Kautsar tu. Bila kita dah minum, tuan-tuan sekalian, dia jadi orang kata puah lah, puah. Tak perlu lah. Jadi Kautsar di dunia ni makna agama. Agama Nabi SAW. Sesiapa yang ambil agama Nabi ni, dia tak perlu dah agama lain di dunia ni. Itu makna Kautsar di dunia ni. Bila dia dah ambil agama Nabi SAW di dunia ni, tuan-tuan, dia tak perlu dah. Yahudi tak perlu dah. Buddha tak perlu dah. Hindu tak perlu dah. Agama lain. Hanya Islam. Sebab dalam Islam ni ada kebaikan yang begitu banyak. Sebab tu orang munafik, mereka tidak layak minum air telaga Nabi SAW, tuan-tuan. Sebab setelah mana mereka terima Islam, mereka masih ada hubungan dengan Yahudi. Maknanya seolah-olah Islam itu tidak cukup bagi mereka. Mereka tak putuskan hubungan. Sahabat tegur, apa kamu duduk? Kenapa kamu duduk jalinkan hubungan rapat dengan Yahudi je? Kan? Sepatutnya orang Islam itu kita sudah ada Nabi. Kita sudah ada Nabi, kita sudah ada Quran. Ini nikmat yang besar yang Allah bagi pada kita ini. Kan? Mana lam yazma' ba'dahu abada. Apabila kita dah terima, dah minum air Islam ni tu, tak perlu dah agama lain. Kita tak perlu dah kepada orang kafir tu. Makna gitu. Sebab itulah orang munafik ni mereka tidak layak minum air telaga Nabi. Sebab atas dunia lagi, Islam tu seolah tidak cukup bagi mereka. Memang pun kalau kita perhati ayat-ayat munafik dalam Quran, antara perbuatan tercela mereka, iaitu mereka menjalinkan hubungan rapat dengan Yahudi tu, ketika tu. Mereka membantu Yahudi. Ya, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dalam surah Baqarah Allah Taala sebut. Ya, apabila mereka berjumpa dengan orang beriman, mereka kata kami beriman juga sama macam kamu lah. Wa idza khalau ila syayatinihim, apabila mereka bersendirian pergi kepada syaitan mereka. Ini surah Baqarah. Tuan-tuan boleh buka tafsir, baca dah. Dalam tafsir tersebut, takut kata saya rekod pula tu sebenarnya. Syaitan yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Baqarah ni tu sebenarnya, ya, siapa dia mereka ni? Kata ulama tafsir, iaitu ketua-ketua Yahudi. Mereka pergi jumpa lagi, pergi jalin lagi hubungan dengan Yahudi itu. Dan apabila mereka pergi kepada Yahudi tu sebenarnya, mereka kata kepada ketua-ketua Yahudi itu, inna ma'akum, sebenarnya kami ni bersama dengan kamu. Innama nahnu mustahzi'un, kami ada hubungan dengan orang Islam tu
saja nak main-main, nak mempersenda-sendakan. Maknanya hati mereka tu sebenar tu, ni hati mereka sebenar tu adalah bersama dengan Yahudi. Hak tu sebenarnya. Sebab tu Allah marah sangat ni tuan-tuan. Orang kafir, musyrikin Yahudi ni, mereka ni betul-betul kafir dan mereka menentang Islam. Jadi kalau mereka menentang Islam tu menasabahlah sebab mereka tu kafir. Kan? Yang Allah Subhanahu Wa Taala marah kepada orang munafik ni tuan-tuan, bila kafir kan, Yahudi dan musyrikin ni dan Yahudi tu orang kafir luaran, dia panggil orang kafir luaran, musuh Islam yang berada di luar. Ni kita kenal, Nabi kenal mereka dan Nabi boleh bunuh mereka tuan-tuan dalam peperangan. Tapi orang munafik ni tuan-tuan, orang munafik ni Nabi tidak boleh bunuh mereka. Walaupun hati mereka tu tidak bersama dengan Islam, tak boleh bunuh. Kenapa Nabi tidak boleh bunuh mereka? Kenapa tuan-tuan? Sebab kalau Nabi bunuh mereka, Nabi dikira membunuh orang Islam. Jadi fitnah tuan-tuan ketika tu. Orang akan tuduh Nabi, tengok bunuh orang Islam. Tu bahaya. Sebab tu orang munafik dia seronok tu kan. Di pihak umat Islam pun dia tidak dibunuh, di pihak Yahudi pun dia tidak bunuh. Dia kata ni pak kita ni jangan bunuh. Orang Islam pula tak boleh bunuh mereka sebab mereka dikenali sebagai orang Islam. Jadi selamat, kedua-duanya selamat. Mereka jadi seronok. Itu kelebihan orang munafik. Orang kafir berada di luar tu mereka tidak boleh masuk kawasan Islam. Mereka masuk mereka kena bunuh. Okay. Orang munafik dia boleh masuk dalam kawasan Islam, dia boleh masuk dalam kawasan Yahudi. Orang Islam yang betul-betul sahabat ni, mereka tak boleh masuk kawasan Yahudi, mereka akan dibunuh. Jadi tengok kelebihan orang munafik. Nampak tak? Sebab tu Allah lebih murka orang munafik berbanding orang kafir terusnya. Okay. Sebab tu dalam Quran Allah bagi tahu, innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik ini mereka akan ditempatkan di neraka paling bawah sekali terusnya. Di dasar paling bawah sekali dalam neraka Jahannam. Dan kita kena ingat, neraka paling bawah adalah tempat yang paling panas sekali. Paling bawah. Yeah. Sebab neraka dia banyak tingkat ni. Jadi dia paling bawah sekali itu tu bukan orang kafir, tapi orang munafik. Orang munafik tu, ya kita cerita pada zaman Nabi tu ada dah orang munafik. Kerana mereka rasa tidak cukup tak puas hati lah dengan Islam. Ni masalah hati lah, masalah hati. Mereka suka, antara sebab kenapa mereka suka jalinkan hubungan dengan Yahudi ni, sebab mereka dapat dana tu sudah. Kan? Mudah dapat duit. Kan? Itu kelebihan Yahudi pada zaman Nabi ni, mereka kaya tu sudah. Mereka ekonomi tu seperti mana Bani Nadir kan dalam Quran Allah Taala cerita. Mereka ni tu sudah, kawasan mereka tu kira-kiranya ada segala-galanya lah. Mereka tak perlu bantuan kerajaan. Dari sudut ekonomi memang kaya Yahudi ni. Bila Nabi tawan kampung Bani Nadir ketika itu, kaya-raya tu, banyak harta dapat pada Islam ketika tu. Tu kelebihan Yahudi ya. Jadi masuk isyak dah kan? Masuk isyak dah. Kalau nak kira banyak lagi ni cerita ni sekadar ni lah insya-Allah. Ya, cuma begitulah. Mudah-mudahan Allah peliharalah kita sebenarnya. Cuma kita kena fikir gini. Pada zaman Nabi ni kan, zaman cemerlang dah Islam tu. Nabi tu orang paling baik. Tu pun ada dah orang munafik. Orang munafik zaman Nabi. Lepas tu zaman kita tu tak ada ke orang munafik? Tu persoalannya. Cuma masalah munafik tu kita tak boleh kata ke orang lah. Tak boleh tuduh orang ni munafik, tak boleh tuduh orang ni munafik, tak boleh. Setiap ayat munafik yang kita baca daripada Quran ni, kita kena kata, aku ni munafik tidak? Bukan dia, bukan orang tu tidak. Aku ni sendiri. Takut-takut kita ni, saya ni biar bercakap ni, takut saya ni munafik, tak tahu. Terus sebenarnya. Mana kebimbangan atas diri kita. Sebab munafik tidak ada siapa tahu. Nabi pun tidak tahu. Yang maha mengetahui orang tu munafik ataupun tidak, Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Cuma Allah datangkan ayat Quran ni supaya kita boleh membersihkan diri kita dan kita berhati-hati supaya sifat-sifat munafik itu tidak ada pada diri kita dan kita betul-betul menjadi umat Islam dan pengikut Nabi SAW yang bersihlah. Ya,
Allah pelihara kita semua tuan sekalian. Allah selamatkan kita daripada golongan-golongan munafik seperti ini insya-Allah. Ya. Saya rasa sekadar ini saja, dah masuk isyak tuan tuan saudara. Sekadar ini saja pertemuan pada malam ni tuan sekalian. Sebelum tu ada sumbangan lah untuk di pohon, ada tabung di belakang sana penutup warna hijau untuk madrasah saya di Rimbayu, ya, Maha Al-Munir. Pada siapa nak bagi sumbangan boleh masuk ke dalam tabung tu, insya-Allah. Kita mudah-mudahan kita dapat warna soruh yang kita sebut tadi, yang membantu Nabi SAW dalam nak menegakkan agama Nabi SAW, insya-Allah. Dan untuk membantu pelajar-pelajar yang tidak berkemampuan lah untuk belajar, saya guna dana yang sumbangan tuan-tuan untuk diberikan kepada mereka, insya-Allah. Kita berjumpa lagi di waktu masa kelapangan, Allah Ta'ala izinkan, insya-Allah. Akan datang ni kalau ada apa yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, segala kelemahan, kekurangan pada diri saya sendiri, saya minta ampun kepada Allah dan minta maaf dari tuan-tuan sekalian. Sehingga kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.